Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah adik-adik, kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Robi Rosten dalam kelas online kita. Sebelum Cikgu meneruskan pembelajaran kita, Cikgu harap adik-adik boleh tekan dulu butang subscribe yang masih belum subscribe dan juga tekan butang loceng, sebagai tanda support tim Mr. Cikgu. Baiklah, untuk kali ini Cikgu akan cuba terangkan kepada adik-adik latihan muka surat 72 berkaitan dengan nombor perpuluhan. Latihan pun tak banyak, hanya ada lebih kurang 6 soalan saja. Jadi jom kita lihat soalan yang pertama. Okey, baiklah. Untuk soalan yang pertama, bundarkan nombor perpuluhan kepada satu tempat perpuluhan. Okey, dia bagi nombor 0.53. Arahan dia bundar kepada satu tempat perpuluhan. Jadi satu tempat perpuluhan ni kita kena kenal dulu. Kalau nombor bulat, kita mula daripada belakang 10 ratus ribu. Betul tak? Jadi yang tu nombor bulat. Tapi kalau nombor perpuluhan, dia akan guna dua bentuk soalan. Okay? Yang pertama, yang inilah yang dia bagi tahu tadi, bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Okay? Jadi kalau satu tempat perpuluhan, maknanya caranya adik-adik tengok titik perpuluhan, kira daripada titik ni kira ke sana. Maknanya ni titik, ini nombor yang pertama. Ini nombor pertama ni maknanya satu lah. Satu tempat perpuluhan maknanya nombor yang pertama. Kalau dia kata dua tempat perpuluhan, nombor yang kedua. Itu cara dia. Jadi kalau cikgu ajar, cikgu suka suruh bulatkan nombor yang kita nak bundar, kemudian gariskan nombor yang kita nak tengok. Sebab kita bundar, kita tengok nombor belakang. Jadi nombor belakang ni ada istilah kita guna kaya miskin, besar kecil, kurang 5, lebih 5 tu kan. Jadi kat sini kalau 3 maknanya dia miskin, ataupun dia nombor dia tak sampai 5, maka tak perlu tambah, ataupun nak tulis tambah kosong pun tak apa. Okey, tak nak tulis tambah apa-apa pun tak apa. Sebab dia kalau 5 ke atas ataupun kaya baru tambah 1 kan. Jadi kita tambahkan dengan sifar, kita dapat 5 juga. Titik depan nombor dia kekal. Kita belajar tajuk bundar, nombor depan kekal, nombor belakang ni jadi sifar. Jadi kalau sifar untuk nombor perpuluhan, kita tak perlu tulis. Jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 5. Okey, nombor yang kedua, soalan B, 29.615. Okey, nombor soalan dia sama, suruh kita bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Ni titik perpuluhan. Satu ni maknanya nombor yang pertama lah. Kita bulatkan nombor yang pertama, belakang dia 1. Kalau 1 tak perlu tambah apa-apa kan, tambah sifar je. Okey, jadi kita akan dapat kekal 6, titik perpuluhan, nombor depan kekal, nombor belakang akan jadi sifar. Jadi kalau sifar ada titik perpuluhan, tak perlu tulis. Maka jawapannya adalah 29.6. Okey, senang je. Sekejap je boleh selesaikan semua ni. Okey, kita boleh habiskan soalan ni dalam sekejap saja sebab dia agak senang. Kalau adik-adik dah faham, dia senang je. Yang penting adik-adik kena tahu satu tempat perpuluhan nombor mana, dua tempat perpuluhan nombor yang mana. Itu saja. Okey, yang ketiga, 70.031. Kalau adik-adik lihat nombor ni, nombor dia agak banyak, tapi dia suruh bundar kepada satu tempat perpuluhan, maknanya nombor yang pertama selepas titik. Lihat nombor di belakang, yang ni nombor dia kaya kan, ataupun nombor dia besar, jadi kena tambah 1. Sifar tambah 1, 1. Nombor depan kekal, nombor belakang jadi sifar. Kalau jadi sifar, kita tak perlu tulis sebab ada titik perpuluhan. Kalau kita bundarkan nombor bulat, sifar ni kena tulis sebab dia ada nilai. Yang ni dia tak ada nilai, jadi tak perlu tulis. Okey, selesai soalan yang pertama. Kita nak lihat soalan yang kedua pula. Okey, baiklah, kita lihat soalan yang kedua.
bundarkan nombor perpuluhan kepada tempat perpuluhan bergaris. Okey, maksudnya dia tak sebut kepada satu tempat perpuluhan ke, dua tempat perpuluhan ke, dia tak sebut. Dia suruh kita bundarkan dekat tempat perpuluhan yang bergaris. Maksudnya kalau nombor yang pertama ni, A ni, dia gariskan nombor 1, maknanya dia suruh bundarkan nombor 1 lah. Baik, tak apa cikgu bagi tahu. Kalau 1 ni maksudnya dia suruh kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Ini perpuluhan 1, 2. Nombor yang kedua ni maknanya bundar kepada dua tempat perpuluhan. Kalau istilah lain, kepada per 100 terdekat. Soalan yang sama maksud. Yang pertama ni per 10. Kalau istilah yang dia guna nombor yang sama tapi istilah berbeza, kalau kita jawab soalan ni, dia sebut satu tempat perpuluhan. Sama maksud dengan soalan yang ini, sama maksud dengan soalan bundarkan kepada per 10. Per 10. Per 10 dengan satu tempat perpuluhan nombor yang sama, iaitu nombor yang kat sini. Kalau dia kata dua tempat perpuluhan, sama maksud dengan per 100. Nombor yang kedua ni per 100. Kalau dia kata bundar nombor yang ketiga ni, 3 tempat perpuluhan, maksudnya bundar kepada per 1000 terdekat. Benda yang sama, istilah je berbeza, perkataan je berbeza, tetapi maksud yang sama. Okey, jadi kat sini kita lihat nombor belakang dia 3, tak perlu tambah. Tak perlu tambah apa-apa ataupun tambah sifar. Tak nak tulis pun tak apa. Okey, tulis 1 sifar, 8 kekal. Nombor belakang ni jadi sifar, tak perlu tulis. Okey, jawapan dia 8 perpuluhan sifar 1. Okey, soalan B, 54,639. Dia gariskan nombor 3, sama juga kepada dua tempat perpuluhan ataupun per 100 terdekat. Jadi kita lihat nombor dia belakang 9 besar ataupun nombor kaya ataupun lebih 5, kita kena tambah 1. Kita akan dapat 4. Nombor depan kekal. Okey, depan kekal. Okey, belakang jadi sifar, tak perlu tulis sebab ada titik perpuluhan. Okey, selesai soalan B. Okey, baiklah kita lihat soalan C. 62,9451. Dia gariskan nombor 5. Okey, kalau nombor 5 ni bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. 1, 2, 3. Okey, ataupun kepada per 1000. Ni per 10, per 100 terdekat, per 1000 terdekat. Okey, jadi belakang dia 1, tak perlu tambah, maka kekalkan 5, 4, 9, 2, 6. Belakang ni sifar, tak perlu tulis. Okey, soalan D. Okey, 94,4726. Sama juga, bundar kepada 3 tempat perpuluhan. Belakang dia 6, kena tambah 1, jadi 3. Depan dia kekal, titik perpuluhan kena letak, dan belakang ni akan jadi sifar, tak perlu tulis. Okey, jawapan dia 94,473. Seterusnya kita lihat soalan. Okey, kita masuk soalan E. Ada dua soalan je lagi. 71,99 sifar. Okey, dia gariskan nombor 9, belakang dia 9. Okey, adik-adik tengok betul-betul. Yang ni nombor dia selalu ditanya dalam soalan peperiksaan. Okey, dia menggunakan nombor 9 dan nombor belakang dia adalah nombor yang kaya ataupun nombor yang lebih 5. Okey, jadi dia nak lihat adik-adik tambah 1. Okey, kita tahu tambah 1 dan kat sini kemungkinan ada berlaku kesilapan. Tengok betul-betul. Apabila nombor 9 tambah 1 jadi 10. Cikgu biasa jumpa ada yang tulis 10 macam ni. Okey, kita menambah, tak ada kita tulis 10 kat bawah macam ni. Kita menambah 1 ni biasa kita letak 1 kat atas, kan? Jadi caranya sama. Dalam membundar pun kalau nombor tu 9 tambah 1 kita dapat 10, sifar turun bawah, 1 naik atas. Okey. Jadi kat sini 1 tambah sifar 1. Seperti kita tambah nombor biasa lah. Okey. Nombor ni lah yang biasa ditanya dalam soalan peperiksaan. Okey, dia menggunakan nombor 9 dan boleh ditambah 1 di atas sebab nombor belakang dia besar. Dan nombor belakang ni kita akan jadikan dia sifar. Untuk menulis jawapan kita hanya tulis yang ni sahaja.
71.1. Okey, soalan yang terakhir, soalan F. 2, 5, 0, 6, 9, 8, 3. Okey, dia gariskan nombor 8, iaitu bundar kepada 3 tempat perpuluhan. Belakang dia 3. Kita tambah sifar ataupun tak perlu tulis pun tak apa. Maknanya, okey, kita dapat jawapan dia 8, 9, 6, 2. Okey. 3 ni jadi sifar, tak perlu tulis. Inilah jawapan untuk soalan F. Okey, dah habis dah. Sekejap je. Yang ni senang, agak senang ya adik-adik. Kalau tak dapat menguasai tu, maknanya masalah lah. Okay, jadi cikgu rasa untuk soalan tajuk perpuluhan ni, untuk tajuk bundar ni, cikgu rasa tak ada masalah untuk adik-adik kuasai dengan mudah. Jadi lepas ni, untuk soalan yang seterusnya, muka surat 75, berkaitan dengan tambah dan tolak perpuluhan. Yang ni, untuk yang ni, muka surat 75 ni cikgu akan sambung dalam kelas kita yang seterusnya. Jadi cikgu akan berhenti kat sini dulu. Jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng. Dan kalau adik-adik nak tanya apa-apa, boleh tanya di ruangan komen. InsyaAllah cikgu akan jawab. Setiap komen yang positif, cikgu akan jawab. Kalau yang merapu tu, cikgu tak jawab lah. Okay? Yang positif, yang baik-baik, cikgu akan jawab. InsyaAllah cikgu tak akan tinggal satu komen pun. InsyaAllah cikgu akan jawab. Okay? Jadi sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.